الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan kurnianya, taufik dan inayahnya dapat pada tengah hari ini kita bertemu bagi meneruskan lagi kuliah pengajian. Semoga pertemuan dan pengajian kita pada kali ini diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada kali ini kita nak menyambung lagi jawapan kepada musuh Islam dalam mematahkan persepsi mereka yang mempersendakan undang-undang jenayah Islam, yang mana kita telah pun menyebut dua jawapan. Yang pertama, punca musuh Islam mempersenda-sendakan hukuman potong tangan dan rejam kerana pertamanya mereka adalah musuh Islam. Sebab apa mereka itu mempersendakan, mempermain-mainkan undang-undang jenayah Islam itu? Sebab mereka musuh. Bila musuh ni dia tak boleh lihat yang baik kepada lawan dia. Apapun kebaikan yang dilakukan mereka tak nampak, kebenaran tak nampak. Bahkan mereka tahu sebenarnya Islam itu agama yang cukup indah, yang syumul, yang cantik, yang adil, yang baik, yang ianya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan sebab kedegilan mereka untuk menerima kebenaran itu, maka mereka tak peduli. Kemudian mereka mempermain-mainkan pula tentang ajaran Islam. Itu sebab Allah kata innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah sendiri mendedahkan ada sikap golongan kafir yang cukup kuat menentang Islam. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama ada kamu beri peringatan kepada mereka atau kamu tidak beri peringatan kepada mereka, tetap mereka tidak beriman. Bagi peringatan pun tak beriman, tak bagi lagi tak beriman. Itu sikap golongan kafir yang kuat menentang dan bermusuh dengan Islam.
Jadi ini yang pertama kenapa mereka mempersendakan hukum Islam, sebab mereka musuh Islam. Musuh Islam. Yang kedua, jawapannya juga kita telah pun jelaskan pada kuliah yang lepas, iaitu rasional yang menjadi landasan kita menerima dan beriman terhadap segala hukum ini dan menerimanya sebagai penawar yang tiada bandingannya kepada masyarakat ialah keyakinan kita bahawa Al-Quran yang mengemukakan semua hukum ini ialah kata-kata Allah yang diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana keimanan kita dengan Allah dan kitabnya adalah jelas, maka tiada ruang untuk sebarang syak atau keraguan bahawa semua hukum ini adalah hebat, bermanfaat dan penting untuk dilaksanakan. Ia sangat baik, memberi manfaat kepada semua. Sebab ia hukum yang Allah tetapkan itu, bahkan ia adalah suatu kefarduan, setentulah ia sangat penting dan utama. Walaupun ada orang menyatakan hudud itu hanyalah 0.01%, kata dia. Ya, memang dia ada 0.01% daripada syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun ianya bersifat tidaklah begitu banyak, kecil pun ia wajib. Kan? Wajib. Sebagaimana kalau kita lihat solat pun 0.01% daripada syariat Islam. Tapi kenapa kita boleh laksanakan solat? Jadi sebab itu dia ialah dia makna kata dia melibatkan semua, barulah Islam itu dia sifatnya syumul, sifatnya itu sempurna. Dia tak boleh ambil satu juzuk, dia kena buat kesemua sekali. Barulah sempurnanya ajaran Islam. Mana boleh pilih-pilih, mana boleh kata ini penting, ini tak penting. Tak, yang wajib itu penting, yang sunat kurang penting. Yang harus dia haruslah, kan? Dia makna kata antara penting dan tak penting. Yang makruh penting ditinggalkan, kan? Yang wajib sangat yang haram sangat penting untuk ditinggalkan. Jadi begitu kedudukan dia. Sebab dia wajib. Benda wajib, tuan-tuan, bila wajib ni dia mesti penting. Allah Ta'ala tahu. Sebab itu jangan kita memandai-mandai lah, kan? Memberikan alasan itu, alasan ini, katanya ini 0.01%, kan? Masih ada lagi ajaran Islam yang lain yang boleh kita laksanakan. Dia bukan begitu. Dia mesti terima semua sekali. Tak boleh. Kalaupun 0.01% tak terima, tolak, apa hukum dia? Kafir. Dalam Islam ni, tuan-tuan, bukan kata tolak separuh baru jadi kafir. Tolak semua jadi kafir. Tolak satu pun dah cukup menjadi orang itu sebagai orang kafir. Satu saja. Kalau kita nampak, alah satu saja, bukan banyak pun. Tak kiralah satu ke banyak ke, tuan-tuan. Dalam Islam ni bila mana tolak satu saja dah jadi kafir. Bukan boleh main-main. Kan? Islam ni dia bukan satu ajaran yang boleh kita ringan-ringankan. Tak boleh. Tak boleh meremeh-remehkan, meringan-ringankan. Apa lagi nak mengenepikan dan membelakangkannya lagi tak boleh. Nampak tak? Jadi kita kena faham, Islam seluruh ajarannya itu adalah sesuatu yang memberi kebaikan kepada penganutnya, manfaat kepada penganutnya. Allah Ta'ala dia tidak mengambil manfaat
Apa yang Allah tetapkan kepada hamba-Nya, kita sebagai hamba, makhluknya, apapun Allah tetapkan, Allah tidak mengambil sebarang manfaat daripada apa yang Allah tetapkan. Tak ada satu sikit pun tidak. Kan? Walaupun macam mana kita diperintahkan untuk solat setiap hari 5 kali, semalam kan, kita solat ni dia tidak menambahkan apa-apa bagi Allah. Allah tidak mengambil manfaat daripada solat yang kita lakukan. Sebaliknya solat yang kita lakukan itu pula memberi manfaat kepada kita. Dia memberi manfaat kepada pelakunya, tuan-tuan. Yang Allah sebut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan salat kita dapat cegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan salat kita dapat mencegah perbuatan dosa dan maksiat. Nampak tak? Dan salat itu banyak dia punya kelebihannya. Antaranya kita minta pertolongan kepada Allah melalui salat. Yang insya-Allah kita akan mengadakan salat hajat lepas zuhur nanti insya-Allah. Kan? Makanan pun disediakan oleh pihak penaja, tuan-tuan. Kan? Salat. Kenapa kita salat? Salah satunya ialah kerana kita nak minta pertolongan Allah Ta'ala. Wasta'inu bis sabri was salah. Dan minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Dengan salat kita dapat membuka pintu rezeki kita, tuan-tuan. Pintu rezeki kita akan jadi luas bila kita menyempurnakan salat. Berkat kita punya rezeki, tuan-tuan. Ini salat. Dengan salat kita dapat mengadakan hubungan yang erat, takarub kepada siapa? Allah Ta'ala. Silatul abd bir rabbih. Kan? Salat itu merupakan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Kita kata kita kasih kepada Allah. Kan? Salah satu tanda kita kasih Allah, kita salat. Nampak? Banyak, tuan-tuan. Dengan salat itu. Kan? Salat juga merupakan amalan yang pertama dihisap di hari akhirat kelak. Dalam bentuk amalan salat yang pertama, adapun dosa yang pertama yang dihitung di hari akhirat apa dia? Membunuh. Pembunuhan merupakan dosa yang pertama dihitung. Kan? Dihitung, tuan-tuan. Itu sebab dia melibatkan apa? Melibatkan nyawa, kan? Baik. Kita balik kepada inilah. Nah, itu sebab orang buat kesimpulan atau buat ulasan berhubung dengan kemalangan jalan raya, kan, di Diuk, kan, langgar lari itu, kan. Kalau dalam Islam, tuan-tuan, kan, orang yang melakukan langgar tu dikira sebagai melakukan pembunuhan serupa dengan sengaja. Sebab dia membawa kereta dengan begitu laju, lumba haram ke? Ada lumba halal lah. Ni lumba haram punya ni. Jadi itu dikira sebagai apa? Shibhul am. Qatl ash-shibhul am. Mana pembunuhan yang serupa dengan sengaja. Pembunuhan yang serupa dengan sengaja ni kena bayar apa? Dia ganti rugi dia 100 ekor unta. Tengoklah dia ada punya kategori dia, tuan-tuan. Tapi kita di Malaysia ni, tuan-tuan, kan, tak bayar dengan unta, kita boleh bayar dengan bentuk nilai, tuan-tuan. Nilai. Jadi mangsa ahli waris, kan, ahli waris maknanya mereka dapat sejumlah, kan, ganti rugi daripada kemalangan tu, tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok hari ni, kan, kes kemalangan, kan, tak ada. Dia punya tu ialah insurans satu hal. Kalau dia ambil insurans, kalau dia ambil insurans, tak ada apa. Dalam konteks Islam, soal ambil insurans ke tidak, dia dapat ganti rugi daripada kemalangan tersebut. Ganti rugi. Maknanya ahli waris yang buat keputusan. Keputusan dibuat oleh ahli waris, tuan-tuan. Sama ada dia nak menuntut ganti rugi ataupun dia nak maafkan begitu saja. Boleh.
Kan? Itu sebab ikut Islam, insya-Allah selamatlah kan. Tapi kita tak ikut, macam mana? Kan? Tak mau Islam ni tak mau, maka dengan sebab itu macam-macam masalah lah yang kita hadapi hari ini. Kita balik kepada kita sebut tadi bahawa dalam Islam ni tak perlu untuk tolak separuh, sebahagian jadi kafir. Tolak satu dah memadai untuk menjadi kafir, tuan-tuan. Satu je. Maka sebab itu kita tak boleh meringan-ringankan walaupun satu ajaran Islam, satu hukum Islam. Bila ianya sesuatu yang difardukan Allah, maka dia mesti sesuatu yang benda yang wajib, tuan-tuan. Dia mesti benda yang wajib. Wajib. Jadi kita kena buatlah. Hudud ni wajib, seperti mana salat wajib. Bahkan kalau kita tengok salat itu kebaikan untuk individu, kan? Untuk individu yang melakukannya. Hudud kebaikan untuk masyarakat semua. Nampak tak? Masyarakat, tuan-tuan. Bila laksana hudud ni, kita semua dapat manfaat. Kita semua dapat kebaikan, tuan-tuan. Tapi orang solat dapat manfaat kepada siapa? Kepada yang solat. Kepada kita tak dapatlah. Kalau kita tak solat, kita tak dapat. Tapi bagi orang yang solat, dia dapat kebaikan daripada solat yang dia dirikan, tuan-tuan. Hudud, satu hukum hudud yang dijalankan memberi kebaikan kepada masyarakat. Nampak tak? Dia memberi kebaikan kepada masyarakat, kepada kita semua. Sebab dia fardu kifayah. Dia melibatkan semua golongan masyarakat. Ini dia yang kita nak sangat-sangat ni, tuan-tuan. Bukan kita main-main punya, bukan isu ni isu politik. Ini isu agama. Kan? Orang kata ini isu politik, kata dia. Ada pula hak ulas, kata dia, ini macam lagu raya, kata dia. Bila mana nak pilihan raya, dia mainlah isu ni. Bila tak ada pilihan raya, tak adalah isu ni. Dia bukan isu pilihan raya ke tidak. Lebih-lebih lagi nak pilihan raya pasal apa? Nak tampuk pemerintahan. Dalam kita nak laksanakan hukum ini, dia bukan individu. Dia melibatkan kuasa pemerintahan. Politik, kuasa, tuan-tuan. Itu sebab Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan Islam tidak ada erti tanpa kuasa. Islam tidak ada erti tanpa kuasa. Sebab sebahagian daripada ajaran Islam itu dilaksanakan melalui kuasa. Tanpa kuasa, kita tak boleh buat apa-apa. Nampak tak? Ni yang ulah. Dia kata hudud ni macam lagu raya, kata dia. Ni kan, Zam-Zam ala Kazam ni kan. Tu nak sebut, tak saya sebut nama lah, apa pun susah juga sebut. Tapi nak sebut tu mentaliti orang, tak tahulah kita nak kata, patut dia menyokong penuh untuk dilaksanakan hukum Islam tanpa ada sebarang pilih memilih. Siapa pun yang nak menjalankan hukum Islam ni, tuan-tuan, kita kena sokong. Siapa pun, ini kita punya prinsip. Kita ta'assub kepada Islam, kita tak ta'assub kepada puak, kaum, golongan, parti. Tak. Itu hanya sebagai wadah, sebagai wasilah saja. Tapi matlamat kita ni, prinsip Islam itu yang kita nak pertahankan, tuan-tuan. Siapa pun buat Islam, kita kena sokong. Sungguh, tuan-tuan. Dia bukan sebab pasal kaum hang buat, hang sokong. Orang lain buat, hang tak sokong. Tak. Itu double standard. Kan? Itu pasal apa? Makna apa? Itu dikira sebagai ta'assub kepada kaum, bukan ta'assub kepada Islam itu. Kita kena ta'assub kepada Islam. Boleh. Ta'assub kepada Islam boleh. Ta'assub kepada kaum, puak, bangsa, kepada parti, tak. Itu kita tak. Jadi kita lihat siapa yang nak buat, kita kena bagi sokongan penuh. Betul tak? Kan? Sebab Allah kata, wal mu'minuna wal mu'minat
ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang beriman laki-laki dan orang perempuan yang beriman, sebagian mereka dengan sebagian yang lain adalah sebagai pelindung antara satu sama lain. Kita orang beriman ni kita kena bekerjasama, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara mungkar. Itu sikap orang beriman laki-laki dan perempuan. Berbeza pula dengan orang munafik, di mana Allah menyatakan al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Allah kata orang laki-laki yang munafik dengan orang perempuan yang munafik sama. Mereka menyuruh kepada yang mungkar, mereka mencegah daripada yang ma'ruf. Itu sikap orang munafikin. Kita orang beriman, kita kena menjadi orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Bahkan kita mulia dengan sebab itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan kepada manusia. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, kamu mencegah daripada yang mungkar, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak kan? Sebab itu kita kena, maknanya melihat Islam itu ianya baik untuk semua, untuk kita semua tuan-tuan. Baik. Hanya mereka yang ragu-ragu dengan Allah, Al-Quran sebagai kalamnya dan Nabi SAW sebagai utusannya sahaja yang akan merasa ragu dengan keberkesanan hukum ini. Mereka ini sepatutnya diajak supaya membincangkan tentang asas kepada perkara ini dan bukan tentang perkara-perkara cabang. Itu sebab tuan-tuan, kita kena ada dakwah, penerangan, buat muzakarah, berbincang. Betul, ini maknanya. Sebab apa? Masyarakat kita ni tuan-tuan, salah satunya sebab kenapa orang tolak hukum Islam, sebab dia ragu-ragu. Ada penyakit syubhah. Penyakit hati ni dikaitkan dengan dua penyakit. Satu penyakit syubhah, yang kedua penyakit syahwah. Penyakit hati ada dua. Satu syubhah. Syubhah apa dia? Penyakit syak terhadap Islam. Ragu-ragu, tak yakin dengan Islam. Ini penyakit orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati-hati mereka itu ada penyakit, dan Allah tambahkan penyakit dalam hati mereka. Ini penyakit syubhah, tuan-tuan, dosa. Siapa ragu-ragu dengan Islam, hati dia berdosa. Makna dia bukan orang hak beriman. Ya Allah sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera itu ialah hati yang beriman. Qalbun salim, makna qalb yang beriman. Beriman ni dia tidak ada rasa syak dan ragu. Yang ini yang selamat di hari akhirat kelak. Tapi orang yang datang dengan hati yang syubhah, yang ragu-ragu, yang ini celaka. Celaka tuan-tuan. Jadi kita kena yakin, yakin kepada hukum Islam. Kalau ada yang tak yakin, habis. Sebab iman itu yakin 100%. Kalau ada sikit pun rasa ragu pun dah habis. Kan? Kalau 99%, 99.99% dia yakin, 0.001 tidak yakin, habis. Kan? Walaupun nampak kecil saja
dia punya kekufuran, keengkaran itu habis. Semua habis. Itu dia punya kira-kira dia tu, matematik dia. Dia matematik dalam rukun iman, dia tak macam matematik biasa. 6 tolak 1 bukan 5. Rukun iman 6 kan? Tolak 1 5 bukan. 6 tolak 1 jadi kosong. Kosong tuan-tuan. Oi, 5 lagi percayalah. 5. 1 je tak percaya, takkan tak beriman kot. Tak. Habis. Keimanannya itu tuan-tuan kosong. Hakikatnya kosong. Walaupun dia percaya 5 rukun. Qada dan qadar dia tak percaya tuan-tuan. Yang 5 dia percaya, dia yakin. Dia beriman. Bukan jadi 6 tolak 1 bukannya 5. 6 tolak 1 jadi kosong tuan-tuan. Itu matematik dalam rukun iman. Dia tak macam matematik biasa tuan-tuan. Ini dia. Jadi 0.01% saja. Kalau ada keraguan, habis. Mesti iman itu mesti yakin. Yakin tu 100% lebih tak apa. Kan 120% yakin, okey. 200% yakin, okey. Lebih 100% okey. Kalau kurang, itu tanda dia tidak beriman. Dia belum beriman dan dia tidak beriman. Jadi maka kita kena terima. Jadi sebab itu kita kena itulah maknanya sebut tadi penyakit syubhah, apa tu, ragu-ragu. Penyakit syubhah juga tuan-tuan dikaitkan dengan kejahilan. Jahil. Kan? Kejahilan juga dikaitkan dengan penyakit hati. Sebab itu kita kena memerangi kejahilan dengan mencari ilmu, menuntut ilmu tuan-tuan, untuk kita perangi. Kejahilan tu musuh kepada diri manusia tuan-tuan. Bahkan yang paling teruk lagi tuan-tuan, orang jahil dia tak tahu dia jahil. Ni panggil jahil murakkab. Jahil murakkab tuan-tuan, jahil berlapis-lapis. Dia tak tahu dia jahil. Yang itu memang celaka. Ada orang dia tahu dia jahil tuan-tuan, dia cari jalan bagaimana nak menambahkan, meningkatkan ilmu untuk mengurangkan kejahilan diri dia. Okey yang tu kan. Tapi ada setengah orang dia tak tahu dia jahil. Yang ni memang, orang ni memang celaka lah, tuan-tuan. Ini penyakit syubhah juga. Satu lagi penyakit syahwah. Penyakit syahwah ni penyakit yang dikaitkan dengan hasad, dengki, riak, ujub, sum'ah, takbur, bakhil, penakut. Itu semua tu adalah penyakit syahwah yang berkait dengan hati tuan-tuan. Yang ni juga dosa. Yang ini juga dikaitkan dengan dosa tuan-tuan. Tu kita kena bersihkan. Kan? Dua penyakit yang ada dalam hati kita. Kalau ada lah tuan-tuan, penyakit syubhah dengan penyakit syahwah. Kan? Ini hati ni kita kena jaga tuan-tuan. Peliharalah hati. Kan? Hari ni orang dia jaga lain. Dia jaga rumah dia, dia jaga kenderaan dia, dia jaga. Kan? Dia jaga pekerjaan dia jaga. Kan? Dia jaga orang-orang di bawah dia, dia jaga. Kan? Hati dia tak jaga. Kan? Hati tak jaga. Kan? Ini dia jaga. Hak jaga tu pun kadang-kadang dia pun tak jaga. Kan? Dia tidur tuan-tuan. Depa ni kan. Nama yang jaga tapi tidur. Kan? Tak ada juga tu. Maknanya nak sebut hati ni. Yang Nabi kata ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Sekiranya daging itu baiklah seluruh anggota badannya. Dan bila mana buruk jahatnya daging itu, maka buruk dan jahatlah seluruh anggota badannya. Ketahuilah daging itu ialah hati. Hati ni tuan-tuan kena jaga, tazkiyah.
membersihkan, membersihkan hati. Itu sebablah awal-awal lagi Nabi SAW diutuskan, antaranya Allah sebut huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutuskan rasul di kalangan ummiyin, orang Arab yang tak boleh baca dan menulis. Seorang rasul diutuskan di kalangan mereka, iaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk apa rasul diutuskan? Yang pertama, yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka akan ayat-ayat Allah. Wahyu yang diturunkan itu Nabi baca, tuan-tuan. Nabi bacakan kepada orang ramai. Baca ni bukan setakat baca macam kita baca Quran tu, memperdengarkan bacaan Quran. Tak. Nabi baca dalam arti kata Nabi menyampaikan pengajaran di sebalik ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Bukan setakat kita duduk dengarnya. Kita hari ni suka dengar baca Qurannya sampai geleng-geleng kepala, kan? Orang bertaranum, kan? Taranum tu, bacaan tu bukan main, kan? Sedapnya dengarnya, kan? Fahamnya tidak, tu yang geleng kepala. Geleng kepala tak faham punya, kan? Oh Allah, 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 kan? Bukan main, tapi faham tidak. Itu yang tak kena tu. Kan? Jadi Nabi dia baca untuk bagi faham kepada masyarakat manusia, tuan-tuan. Satu. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa hati mereka. Nabi diutuskan Allah untuk apa? Untuk membersihkan jiwa mereka yang kotor, yang sekian lama dengan jahiliah karat ni, tuan-tuan. Nabi berjaya untuk membersihkan jiwa hati nurani mereka. Dengan apa Nabi bersihkan jiwa mereka? Dengan Al-Quran lah. Dengan pedoman wahyu, penawar Al-Quran. Nabi ajar kepada mereka tentang Islam. Okay? Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka akan Alkitab, Al-Quran itu Nabi yang ajar. Apa dia isi kandungannya, apa maknanya, apa tafsirannya, Nabi ajar, tuan-tuan. Kemudian wal hikmah. Wal hikmah ni ada pendapat menyatakan hikmah itu ialah as-sunnah. Nabi juga mengajar kepada mereka as-sunnah, hadis. Hadis yang Nabi ucapkan itu Nabi jelaskan, terangkan kepada orang ramai, tuan-tuan. Kan? Sekalipun dahulunya mereka itu tergolong di kalangan golongan yang sesat dan yang nyata. Kemudian jawapan-jawapan yang seterusnya ini kita akan sambung pada kuliah akan datang. Saya ada 2 pengumuman nak disampaikan. Pertamanya, pertama sekali iaitu mohon sumbangan derma kepada projek pembangunan dan pembinaan Madrasah Ad-Diniyah Ar-Rahmah di Kampung Batni Kram, wilayah Kampung Cham, Kemboja. Ini juga di bawah pengendalian Muslim Care Malaysia, di mana antara yang Muslim Care berikan sumbangan dari sudut mana mereka mengendalikan sumbangan yang nak disampaikan itu untuk membina madrasah ni, di mana mengikut apa yang saya faham, madrasah ni, tuan-tuan, untuk sementaranya dibuat di bawah masjid, di bawah masjid dengan begitu daif lah. Cuma gambarnya tak sempat nak diprintkan. Memang daif lah Kemboja, tuan-tuan. Memang keadaan yang sangat daif dengan itu maknanya perlu kepada sumbangan tuan-tuan dan perempuan untuk menjayakan pembinaan madrasah madrasah di Kemboja ni, insya-Allah. Tuan-tuan boleh sumbangkan, insya-Allah, dalam bentuk zakat dan juga sedekah. Yang Nabi kata, "Man naqasa malun
min sadaqah, tidak akan berkurangan harta dengan sebab kita memberikan sedekah ni tuan-tuan, tak kurang sebenarnya. Lebih berkat kita punya rezeki daripada Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala juga menjanjikan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, dan apa-apa yang kamu sumbangkan maka Allah akan ganti tuan-tuan. Kan, sebab rezeki ni Allah yang berikan, dan rezeki ni juga Allah suruh sumbangkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, dan belanjakanlah apa yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datangnya kepada kamu kematian. Bila dah mati tuan-tuan, habis dah. Harta tu jadi apa? Milik ahli waris, bukan milik kita lagi dah. Sementara dia jadi milik kita ni, maka sumbangkanlah untuk itulah, untuk kita punya masa depan kita di akhirat lah tuan-tuan, insya-Allah. Wakaf dan sebagainya ni tuan-tuan boleh sumbangkan, insya-Allah. Yang keduanya, sahabat saya juga ada bawa ni lah, DVD MP3 yang tadi, koleksi MP3 campuran penceramah, seram banyak 30 penceramah tuan-tuan. Ceramah ada 30 dalam satu MP3 ni tuan-tuan. Tuan-tuan letak dalam kereta tuan-tuan, pasang sambil datang pejabat, dengar, menambahkan ilmu pengetahuan, insya-Allah. Harga tak mahal kot, RM10 je tuan-tuan. Rokok lebih mahal daripada ni. Rokok RM12, RM13. Rokok tak tahu, tak isap rokok. Bagus. Mana sini semua tak isap rokok. Alhamdulillah. Bagus. Ni tarbiyah daripada ustaz-ustaz lah ni. Baik, tu. Kemudian akhirnya kita ada solat hajat khusus, permintaan daripada company apa ni, Sabah Sarawak ni, untuk projek Sabah Sarawak Gas Pipeline. Mohon Allah mempermudahkan, lancarkan dan selamatkan semua aktiviti kerja-kerja inilah, insya-Allah. Dan juga jamuan disediakan sebagai sumbangan mereka kepada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.